Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, kita dah live. Kita dah live malam ni. Dah lama dah coach tak live bersama you all semua. Apa khabar? So, siapa yang bersama coach malam ni? Siapakah dia yang bersama dengan coach malam ni? Sila bagi salam. Assalamualaikum. Dah lama tak bersama dengan coach kan? Siapa yang rasa lama dah coach tak live? Yelah, lama kan. The last coach live baru tu dekat Korea. Tapi dalam keadaan yang bergerak-gerak ni susah sikit nak live lah, kan? Waalaikumsalam. Siapa dia? Muhammad Nazrul Nizam. Yes, Muhammad Nazrul lah. Alhamdulillah. Dan Rahman Zaidi. Hai Rahman Zaidi, apa khabar? Jadi malam ni coach ada topik yang biasa lah. Ramai bila message dekat coach tak boleh turun berat badan. Jadi siapakah dia orangnya yang tak boleh turun berat badan tu? Mari kita sama-sama kita cari masalah dia, kita cari dia punya solution dia. Tapi you all kena tanyalah juga supaya senang coach nak jawab. Kalau sekiranya tak tahu kan, macam coach boleh cakap sajalah, cakap macam peluru, bom cakap kan. Tapi kalau sekiranya you tak ada, kalau ada engagement sikit, cakap kenapa ataupun apa masalah you all kan, bolehlah juga coach ada bagi idea sikit dan sebagainya kan. Tapi hari ni kan coach ada cakap sikit dalam siapa terima messenger tadi. Okay, coach dah janji nak cakap pasal beberapa perkara kan, iaitu apa dia. Okay, Waalaikumsalam. Jadi apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Baik, jadi siapa ada isu? Siapa yang setengah ada isu tak boleh nak turun berat badan? Okay, Waalaikumsalam Tina. Lama tak jumpa ya. Lama tak jumpa, selalu miss live. Hari ni coach bagi messenger. Tapi itulah messenger tu dia macam-macam pula. Dia kata tak boleh ni lah, tak boleh tu lah. Jadi takut pula dia ganggu you all semua. Jadi takut kena ban pula. Kan takut dia buat dia kata kita buat spamming lah apalah semua. Bahaya ni dengan Facebook ni kalau tak jaga betul-betul. That's why coach pun jarang nak messenger you all, nak bagi peringatan semua kan. Takut salah guna. Jadi coach topik malam ni ialah siapa yang ada masalah nak turun berat badan. Okay, jadi inilah yang akan coach, kenapa berat badan saya tak turun kan. Jadi siapa yang ada isu tu bolehlah message, dan supaya coach boleh tengok apa masalah you all semua kan. Masalah you all ni, kalau tak ada masalah, you all semua tak ada masalah ke ni? Ada beberapa orang dah tengok dah tak ada masalah semua. Okey, sambil menunggu you all nak jadi panas. Kadang-kadang soalan-soalan ni datang lambat sikit. Panas nanti seorang dah bertanya barulah pom betul-betul nak tanya kan. Jadi sementara tu coach akan bagilah tips dia dulu. Tips dia yang mana coach pegang. Ramai orang ada beza-beza dia punya tips beza-beza dia punya cara. Semua coach tidak akan komen orang lain, sebab Allah tidak jadikan dunia ini satu cara je, ya kan? Dunia ni macam-macam boleh buat. Waalaikumsalam Bibi. Hai Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Okey, jadi bermula basic saya tahu coach nak akan cerita ni satu benda basic saja, dan dengan basic ni saja yang boleh kita turun berat badan. Kenapa basic tau? Sebab sepatutnya turun berat badan ni benda yang simple. Tak ada macam complicated yang membuatkan orang susah nak buat kan. Cuma masalah kita ialah kita dikelilingi dalam keadaan yang makanan yang luar biasa. Coach ada meeting baru 3 hari, dan meeting ini betul-betul memberi makan yang luar biasa. Tak boleh nak
bukan nak kata tak boleh nak halang, boleh halang, tapi tarikan dia sangat indah, sangat jadi coach kami pun makan pagi, tengah hari, malam, dan semua makanan-makanan yang luar biasa. Dia panggil apa tu, luar biasa lah kan. Tapi adakah 3 hari itu saja boleh memusnahkan masa depan? Apa berlaku hari ini? Hari ini dah tak ada dah, semua back to normal. Jadi coach akan kembali kepada keadaan yang sihat, yang makan pun cukup-cukup kalori saja. Ini pun dah rasa dah perut dia dah nampak ada naik sikit. Jadi tak ada masalah benda tu. Jangan pula nak salahkan, sebab saya ada meeting. Kebanyakan orang macam tu lah dia akan salahkan. Tapi lepas kau meeting tu buat macam mana? Kalau 3 hari meeting dekat hotel ke apa ke kan, lepas tu you nak buat apa? Balik, you nak continue lagi apa yang you makan dekat hotel tu. Inilah masalahnya. Ramai orang menghadapi masalah yang sedemikian. Okay, dia tak tahu nak buat apa. Okay, jadi itulah coach yang cakap di sini. Actually nak turun berat badan ni very very simple. Yang coach akan share sekejap ni very very simple. Okay, Waalaikumsalam. Semua tak ada soalan ni kan? Waalaikumsalam. Terima kasih bagi-bagi salam ni. Waalaikumsalam. Intan Abdullah, yes. Intan Abdullah, Jam, Rose, Bibi. Okay. So, apakah dia yang simple yang coach nak sampaikan ni? Number one, yang seperti memang coach, rasanya coach dah berulang-ulang lah cakap ni, kan? Berulang-ulang dan banyak kali, dan kadang-kadang coach rasa macam coach ni asyik benda yang sama saya cakap. Benda yang sama je coach cakap kan. Tapi benda yang sama ni lah yang membawa hasil. Dan benda yang sama ni lah orang tak boleh nak buat. Pelik juga kan. Dan benda yang sama, yang simple ni lah orang tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab konsistensi itu adalah satu cabaran bagi ramai orang. Sebab apa? Dia dalam keadaan kelilingi dia konsisten benda lain. Konsisten breakfast nasi lemak, konsisten makan yang berkuah, yang banyak. Ini semua konsisten mereka. Jadi dia dikelilingi oleh keadaan konsisten yang menghalang dia daripada menjaga pemakanan yang sihat. Okay, Waalaikumsalam. Hi Eddie, how are you Eddie? Eddie ni luar biasa, masih lagi turun berat badan sampai sekarang. Tahniah Eddie. Okay, jadi rasanya kalau Eddie dengar ni pun sama je kan, benda yang sama. Tapi benda yang sama ni, kalaulah coach hari ni cakap benda lain, besok cakap benda lain, lusa cakap benda lain, kan susah you all nak fikir kan. Tapi benda yang sama ni, bila kita fikir buat benda yang sama, dia akan membawa result. Kenapa kita nak cari benda lain? Macam kita jalan kaki, coach selalu ambil contoh ni. Kita jalan kaki, katakan kita jalan kaki 3 km jauh. Apa kita buat? Kita langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri. Benda yang sama sampai kita sampai destination. Betul? Tak adalah kita macam langkah, lepas tu kita lompat, lepas tu kita buat apa? Kita merayap, lepas tu kita buat benda yang sama. Hai Suzaira, apa khabar Suzaira? Yes, you are very right, consistent. Yes, consistent. Tapi apa yang membuatkan kita tak consistent ni ialah anasir luar. Dia akan control kita, dia akan tolak kita, dia akan buat something yang membuatkan kita tak boleh nak consistent. Dan tambah-tambah lagi, dia menarik kita supaya relax lah. Kau janganlah macam ni, kau jangan macam ni. Jadi kita punya direction kita nak jalan tadi, walaupun sepatutnya langkah kita tu simple, langkah kita patutnya simple, tapi disebabkan ada daya yang menarik kita ke sini ke sana ke, itu yang membuatkan kita tak berjalan. Jadi actually nak turun berat badan ni is very simple, tetapi yang environment tu adalah satu cabaran. Jadi bukan teknikal yang kita nak cari sebenarnya. Yang turun berat badan ni bukan teknikal. Ramai orang nak cuba cari teknikal dia. Coach, kalau pakai macam ni boleh tak? Kalau amalkan macam ni boleh tak? Kalau puasa boleh tak? That is all technical. Tapi teknikal ni kalau tak ada anasir luar, tak ada environment luar, tak ada pengaruh dari luar, teknikal ni simple je, tak ada apa-apa kan. Very simple je. Okay, jadi cuba, siapa yang ada masalahnya nak turun berat badan ni, coach nak tengok apa masalah you all.
cuba you message, you PM kat sini. Janganlah malu, biarlah orang pun sama-sama share kan. Jadi biar coach pun faham juga apa masalah you all kan. Mungkin betul juga coach, mereka you ada medical problem. Ada orang kata thyroid, masalah thyroid. Ada orang mempunyai masalah medical yang dia terpaksa makan ubat, dan ubat itu membuatkan dia naik berat badan. Then that is different. Okay? Tapi coach akan bercakap dengan orang yang normal, orang yang normal biologically. Okay? Tapi bukan normal normal dengan environment tu different. Okay? Normal biologically. Okay? Jadi the basic thing yang coach kami amalkan, dan alhamdulillah maintain. Now sekarang ni coach umur sabar dulu. Asyik nak baru nak cakap je point lain. Asyik nak cakap point lain, tapi tak apa. Tambah-tambah kami yang berumur 57 tahun ni. Jadi kenapa 57 ni? Apa sangat coach ni nak sebut sangat coach 57 ni? Now, bila kita umur 57, number one, metabolisme kita menurun. Okay? Dan kita tidak perlu makanan yang banyak seperti orang muda dulu. Dan kalau macam tu, lebih senang lagi nak naik berat badan. Umur macam ni lebih senang naik berat badan. Cuba tengoklah dulu kan orang tu kecil je, umur 40, 35, umur kecil je. Pada time umur dia 45, 50 dah mula dah naik berat badan. Ramai dah coach sendiri nampak daripada umur 35 kecil je kurus. Tapi bila sampai umur 50 dah mula perut boroi dan ini dan itu normal. Dan bila kalau coach sendiri boleh maintain, coach yang berat badan, maknanya something that I have done something right kan. Coach nak kurus, macam mana nak kurus dengan mudah? Okey, sekejap lagi. Berat saya turun, tapi bahagian perut saya susah nak turun. Yang itu kena sabar. Perut ni balik bahagian last. Okey, teruskan saja, jangan berhenti. Itu coach dah jawab. Macam mana nak kekal konsisten dalam momentum tu coach? Okey, very good soalan ni. Soalan ni okey, very good. Okey, jadi apakah teknik yang mudah bagi coach ni? Yang coach cakap ialah number one ialah makan 5 kali sehari. Kenapa 5 kali sehari ni? Orang kata kalau nak turun berat badan kena kurangkan makan. Betul, kita kurangkan makan. Bukanlah kita nak makan giant. Breakfast makan giant, lunch makan giant, dinner makan bukan lagi dah giant ni, entah apa kepala giant, the king of giant. Tak adalah. Kita semua kurangkan makan tetapi kekal 5 kali makan sehari. Now, kenapa? Apakah di sebalik makan 5 kali sehari tu? Apakah di sebalik kebaikan? Number one, kita send signal kepada badan that makanan ada. Ini coach punya filosofi ya. Hai badan, makanan ada, jangan kunci lemak tu. Okey, burn the fat, burn, supaya bila kita ada makanan dan badan sense ada makanan, dia tak rasa risau untuk membakar lemak. Okey, dia sebab apa? Badan ini mempunyai satu fungsi. Bila kita dalam keadaan berlapar, katalah kita duduk di padang pasir ke, ataupun kita hanyut di satu perahu, so makanan tak ada. Jadi apa badan buat ialah dia akan masuk dalam mode berlapar. Dia akan simpan lemak tu, dia akan ikat lemak tu, dan dia akan turunkan kita punya muscle. Sebab muscle menggunakan banyak energy, so dia akan drop muscle tu supaya kita kurang menggunakan energy, tapi lemak tu disimpan. So atas formation tu, atas cara tu, so bila kita cuba tahan makan, tak mau makan, so apa yang berlaku? Lemak dia akan ikat lemak tu. Tetapi daging kita akan kurang. Jadi bila kita tengok penimbang, kita turun berat badan, tapi sebenarnya dalam keadaan yang tak sihat. Ini banyak berlaku kepada orang yang crash diet. Macam mana crash diet? Dia cuba tahan makan. Malam lapar pun buat tak tahu. You have to have strong willpower. Hey, badan kau dah menangis, kau nak strong willpower, kenapa? Jadi badan ni mesti perlu makan. So bila kita bagi 5 kali makan sehari, tetapi sedikit, walaupun defisit kalori dia 500, maknanya kita drop. Sepatutnya kita makan 1700 kalori sehari, tapi kita kurangkan 500 kalori.
dan kita makan 1,200, tapi 1,200 itu kita agihkan sepanjang hari. Bukan kita pagi tak nak makan, tengah hari kita tak nak makan, petang baru kita makan sekali. Lagi teruk, kalau you turun berat badan pun dalam keadaan yang yo-yo. You akan turun mungkin, lepas tu tak tahan, dia naik balik. Dia turun, dia naik balik. Jadi in order for you to turun dalam keadaan yang konsisten, selamat, ialah 5 kali makan sehari dalam keadaan yang terkawal. Masya Allah, banyaknya soalan dah. Jadi dapat tak? Siapa yang rasa macam okey, ini benda baru? Oh ya ke coach? Cuba ada wow tak? Ada wow factor tak benda ni kan? 5 kali makan sehari tetapi terkawal. Maknanya kalori yang defisit 500. Ini coach punya pegangan number 1 ya. Masya Allah, panjang, banyak soalan tu. Coach nak tengok dulu soalan-soalan yang ada. Okey. Ni cerita coach ni pun tak berapa terang sangat. Dah buat baru dah ni untuk buat live. Tapi tak berapa nak boleh baca. Masya Allah. Ini menunjukkan bahawa coach dah umur 50 lebih ya. Okey, let me see. Soalannya bermula daripada macam mana nak kurus dengan mudah. Okey. Kurus dengan mudah tu ialah macam tadi tu lah, macam dengan mudah kena ikut coach lah, bagus lah. Sebab apa? Kalau you ikut coach, jadi coach boleh guide you untuk turun berat badan. Baru tadi ada seorang coach, dia dah sampai almost dia berat ideal, tapi dia cakap dia nak turun lagi. Dia nak turun another 6 kilo lagi. Wow. Okey, luar biasa. Okey, coach akan bantu dia. Dia nak turun lagi another 6 kilo di bawah berat ideal dia. Coach akan bantu dia. Jadi okey ya, itu yang tu poin satu pertama, berat badan turun bahagian perut. Okey, coach dah jawab pasal berat perut. Saya running tapi saya tak tahu mana nak ikut untuk diet. Saya running tapi saya tak tahu mana nak ikut untuk diet. Running ni tak tahu running you berapa jauh kan. Kalau you jenis yang marathon punya 42 km punya running, then you have to have macam ada specialized sports nutrition. Tak boleh nak mengharapkan makanan biasa ni saja, sebab makanan biasa kita ni banyak yang tak cukup dia punya nutrition dia. Jadi you kena ada satu sports nutrition untuk bantu you. Bergantung kepada you punya budget. Kalau you saja-saja lari-lari macam coach dia 3 km, 4 km, normal je. Itu tak payah fikir pasal diet sangat. Cuma ikut coaching program yang betul-betul yang menjaga pemakanan tu. Yang macam coach cakap 5 kali makan sehari dan sebagainya. Okay, apa lagi? Kebanyakan wanita ambil perancang kehamilan. Okay, betul. Ada unsur hormon sintetik. Yes. Jadi makan pil perancang, ambil suntikan impian dan lain-lain. Itu sebab wanita lepas kahwin cepat naik, susah nak kurus. Okey, yang itu betul. Coach tak boleh nak komen yang itu sebab something medical. Jadi lebih baik you refer kepada doktor. Dan coach bukannya nak jadi penasihat perancang keluarga kat sini. Tapi banyak cara, cuba minta doa kan, sebab menggunakan hormon sintetik dan sebagainya adalah satu perkara yang chemical lah. Jadi cuba minta doa supaya dapatkan satu jalan yang lain ya. Siapa namanya ni? Siti Rohaida ya. Okey. Right, tak turun 80, 81, 80 macam tu je. Then wow, apa jadi ni? Okey. Then 81, 81, 82. There must be something shark. There must be something yang you buat yang tak betul. You tanya siapa si AD tu. AD dah ikut program kami, baru dia tahu nak turun berat badan. So macam mana coach pun tak tahu what is your problem. Kalau coach tanya apa breakfast you, kebanyakan yang kalau coach tanya apa breakfast you, memang fail. Kebanyakan orang yang breakfast memang fail. Jadi dia makan roti campur dengan jam, itu memang fail lah. Okay, jam dah gula dah, simple sugar, itu dah fail dah. Apa lagi, ramai juga orang nak makan kuih dengan minum kopi je pun fail juga. Jadi kalau you ikut coaching program, you akan jelas nampak macam orang kata tersusun information yang diberi tu selama 21 hari tu, tersusun sehingga you faham. Dan 80 kg ni insya-Allah you akan boleh turun kalau you ikut betul-betul. Alright? Okay. Tak, sebab apa, bukan coach tak mau share dalam sini. Macam dia punya variable tu besar.
can be like this, can be like this, can be like this, can be like this. Jadi bagus lagi kami bentangkan kami punya itu dengan ambil masa 21 hari. Sebab bila 21 hari itu you dapat, oh hari yang pertama belajar ni, hari kedua belajar ni, hari ketiga belajar ni. Nak cakap benda ni kat sini macam dia ada dia punya hujung pangkal dia. Nanti you lebih you jadi confused. Okay, Daniel, I have to do something dengan spek ni lah. Macam tak boleh baca ni. Saya dah turun 21 kilo. Wow, Alhamdulillah, tahniah. Semua orang tepuk tangan ke dia Okay, 21 kilo dalam masa 60 hari coach. Very good. Memang ketara kurus. Saya makan 5 kali sehari. Bulan pertama saya puasa setiap hari kecuali Jumaat. Ya, Masya Allah. Bulan kedua saya jaga betul-betul portion makan saya. Saya cukupkan kalori intake sehari. Saya share picture saya dalam Facebook. Ada juga kena kecam. Sekarang berat saya dah 64. Fokus untuk lengan. Macam mana nak kecilkan lengan, coach? Oh, you dah very specific question. Nombor 1, puasa sebulan ya. Beginilah coach, ini pandangan coach, okey. Ini pandangan coach. Jangan jadikan puasa tu untuk turun berat badan. Sebab puasa tu biarlah dia exclusively untuk ibadat kita. Nanti kita rugi, kan? Kita tak dapat. Biarkan sebab unless kita nak berpuasa setahun macam tu. Tapi kalau kita jadikan kita cakap okey aku nak turun berat badan, aku nak puasa. What happen kalau you tak puasa? Adakah you akan naik balik? Itu yang bahayanya. So bagi coach, biarlah bila kita turun berat badan, biar kita apply dalam keadaan kehidupan kita yang normal. Sebab kalau kita buat intensif, kan, intensive course, katalah intensive lose weight, what happen kalau kita keluar dari intensive mode tu? What happen? Jadi kita naik balik. Itu yang ramai orang, dia turun naik sebab dia tidak menormalkan kehidupan dia untuk turun berat badan. Apa maksud coach menormalkan? You kena berubah you punya life. You tak boleh cakap macam, oh, I like makan burger, aku suka makan nasi lemak, tapi untuk aku turun berat badan tak apa, aku tinggalkan sementara tu. Lepas tu aku buat. Dan lepas tu sudah aku dah turun 20 kilo, nanti aku kembali pada makanan tu. Dia tak boleh macam tu. Impossible for you to have a life yang switching your life, kemudian macam you turun berat badan and then you switch back and then you tak naik berat badan, you dah kekal. Tak boleh. Kita bukan beli kereta. Beli kereta ni lain. Kalau nampak kereta kita dah buruk, okey, kita trade in kereta kita beli kereta baru. Dan lepas tu wah, kita tak jaga kereta tu pun memang sedia kala dia dah baru dah. It's not like that. Okay? Jadi jangan anggapkan bila kita turun berat badan ni kita macam beli kereta. Okay? It's better, this is my pitching selalu. Kalau nak turun berat badan, change your life. Change the way kita tengok makanan tu. Tukar. Okay? Dulu kalau you tengok nasi lemak, bukanlah coach ni caki sangat dengan nasi lemak. I like nasi lemak, tapi cara kita tengok, apa kita tengok nasi lemak tu? Adakah makanan asasi setiap pagi ataupun makanan yang sekali-sekali kita nak enjoy? Okay? Banyak makanan yang kita boleh enjoy, tapi adakah kita nak enjoy makanan tu setiap hari sehingga dia membawa mudarat kepada diri kita sendiri? Ataupun kita hanya kita maintain makanan sihat every day, kehidupan kita sihat every day, yang moderate, kan? Tapi bila sekali-sekali kita nak enjoy, we have some occasion, and then kita enjoy. Macam coach cakap kan, 3 hari kat hotel, coach makan apa-apa dengan cheesecake, dengan apa semua. Tapi I'm not worried, because after occasion tu, kita balik kepada kehidupan yang normal. Jadi apakah kehidupan normal you? That's important. You have to decide what is your normal life. Kalau you punya normal life is unhealthy life, then you have to change kepada healthy life and make that healthy life as normal. Macam kita exercise 30 minit sehari, that is normal sepatutnya. Tapi kalau kita tak exercise, it is not normal. Jadi cuba kita list out kita punya life. Macam manakah kehidupan kita? Especially mungkin Suzaira dah tengah tengok ni, apakah you punya normal life? Is your normal life leading to healthy result? Adakah normal life kita ada result yang healthy? Satu contoh lagi, kalau you study dekat university, what is a normal student punya life? Dia mesti pergi kelas, balik kelas, buat revision, buat dia punya tutorial, buat dia punya report, kan? Itu normal life as a student.
Tapi kalau sekiranya dia masuk universiti, dia tidak apply normal life as a student, dia tak masuk kelas, dia tak submit dia punya report, and dia tak prepare for dia punya exam, what do you think will happen pada student tu? Of course dia kena tendang keluar kan, because dia tak normal. Yang ini yang coach nak selalu cakap pasal make sure you choose a normal life, ataupun you jadikan you punya kehidupan tu that's normal, dan normal life ini adalah leading to healthy result. Okey. Jadi bila kata tadi kenapakah lengan saya tu fokus kepada lengan tapi tak turun-turun. Now, badan ni kita tak boleh buat kerja Tuhan. Okay, sometimes bila kita start diet kita, kadang sini kecut dulu, okay, kadang badan sini kecut dulu, jadi perut ni paling last ni. Bagi my body type, my perut last dia turun berat badan. Okay, nampak perut buncit dulu, dia last. Ada setengah orang dia akan turun kat lengan dulu. Okay, dia cepat turun, dia muka dia cepat turun dan cepat naik macam tu. Okay, kalau dia salah makan sikit naik, tembam nampak muka. Macam coach ni salah makan sikit ataupun makan terlebih, muka normal tapi perut yang naik. Jadi ada orang berbeza-beza. So you have to understand you punya body punya reaction. Dan kita tak boleh nak macam exercise macam ni supaya kita boleh lengan kita nampak kecil. Tak boleh, sebab kita tak decide mana satu lemak yang dibakar. Badan yang decide. Bergantung pada badan. Tapi you can buat strength exercise untuk build muscle supaya dia more lean. Okay, dia nampak lebih lean lah, lebih nampak cantik. Itu you boleh, you bina muscle at certain area. Tapi kalau coach ni as my age macam ni, lebih bagus lagi bina muscle untuk flexibility, untuk kita punya movement. Sebab makin kita tua kan, makin kita rasa non-flexible, kita nak berdiri pun payah. Jadi lebih baik kita exercise tu supaya penuaan kita, our aging become tolerable. Tolerable maknanya kita mudah, masih lagi fleksibel, nak berdiri, nak solat, nak berlari sikit-sikit ke, nak berenang ke, nak apa, we can still be kalau tak terlampau aktif. Coach tak minat lah nak masuk marathon 42 km. I will not do that. Cuma benda yang simple saja yang coach boleh enjoy my life. Macam itulah. Okay. Apa lagi soalannya? Berat saya turun, tapi bila sampai satu tahap berat statik. Sebab apa ya coach? Lagi sekali susah nak jawab ke soalan tu sebab coach tak tahu plan pemakanan yang diamalkan oleh siapa, Norila. Okay, sometimes bila kita start nak turun diet, Norila pun tak cakap berapa kilo turun. Dia sometimes macam ni lah. Ada orang tu dia dah macam tadi yang kata puasa tu, dia dah turun berapa kilo tadi, dia kata dia dah turun 20 kilo. Coach tak tahu berapa kilo lagi dia nak turun. Dania kita tak tahu berapa kilo lagi you nak turun. Tapi katalah you dah turun 20 kilo, then you nak turun another 10 kilo atau 15 kilo. Sometimes the next 15 kilo tu agak lebih susah lagi nak turun. Okay, bukan, there is a normal process dalam badan. Okay, dia turun mula-mula, lepas tu dia flat. Dan kita mudah tertipu. Kita ingat bahawa dia dah plateau. Sebenarnya dia tak plateau. If you continue lagi, dia akan give you result. Okay. Tapi kadang-kadang kita nak banding dengan yang pertama. Yang pertama tu memang dia dive dulu. Kebanyakan kami punya coaching program, minggu yang pertama memang masing-masing macam naik roller coaster, turun roller coaster. Okay. Minggu kedua masih okey, minggu ketiga masih okey. Tapi siapa yang dah lama dalam macam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan rasa bahawa dia dah mendata. Tapi coach bagi semangat lagi. Itu normal. If you just keep on doing it, dia akan turun lagi sikit. Tapi kebanyakan orang masa ni lah cabaran yang paling hebat sekali. Sebab dia dah tertipu. Dia rasa bahawa berat badan dia tak mau turun dah. Padahal the body is still working. Cuma dia rasa dia nak expect result sama dengan sebelum tu. So let me tell you, ini pengalaman coach.
dia memang akan mendata. Sometimes if you get good nutrition, proper nutrition from certain product dan sebagainya, walaupun you mendata macam ni, tetapi you dapat shaping, especially if you have enough protein, enough vitamin, okay, enough protein, enough vitamin, dan ada benda-benda lain yang boleh membantu. Sebenarnya walaupun nampak plateau, walaupun nampak kita punya berat badan tu tak turun, tetapi kalau kita continue, kita tampak shaping kita. So coach selalu akan tanya orang, macam mana seluar, macam mana baju, makin longgar tak? Coach makin longgar. Selalu jadi macam tu. Berlaku juga dengan coach Asria dulu. 4 bulan tak turun, tapi badan makin kecil, boleh pakai pakaian anak. Kenapa kilo tu tak turun? Misteri. Kemungkinan daging menaik, kita tak tahu kan, sebab daging lebih berat daripada fat. Jadi kita just don't give up as long as you makan benda-benda yang healthy tadi, yang bukannya berlemak kan. Tapi kalau sekiranya you ni jenis yang makan yang ada mayonis, okay, itu Assalamualaikum lah, susah lah coach nak bantu kan. Apa ni tadi okay, yang static tadi kan. Jadi make sure you punya makan tu clean, okay, jangan terlampau. Jangan ada benda-benda macam mayonis, Thousand Island, apa lagi yang ramai orang yang tak tahu. Oh, mayonis tak boleh ke coach? Hehehe, memang mayonis kami no, alright. Okay, siapa lagi sini? Soalannya, nasib saya ambil perancang, okay, 5 tahun tak ada hormon, alhamdulillah. Dah setahun diet 23 kg loss. Okay, coach tak tahulah pasal perancang kan. Berjaya lah juga nak diet tanpa gangguan hormon perancang tu, alhamdulillah. Ini satu sharing kat sini. Terima kasih Siti Rohaida sharing. Please refer to your doctor, your pakar puan untuk benda-benda perancang ni. Coach bukan pakar dalam benda-benda macam ni. Okay, hai, salam. Siapa lagi ada soalan? Coach, kalau nak turunkan berat badan dengan cepat, kenapa nak cepat? Perlukah diet tak ambil karbo? Oh lama. That is not normal sudah. Penat tau Madeline. Coach cakap pasal normal tadi. Itu bukan normal. Kenapa you nak cepat sangat? Jangan bagi stres badan. Kesian badan ni. So biarlah kita turun dalam keadaan moderate dan badan boleh handle. Macam ni tau. Kalau kita tukar kerajaan, tiba-tiba dia tukar kerajaan dan tukar sistem. Okay? Pendidikan dia tukar sistem. Daripada dia mengajar macam ni, dia tukar dia punya sistem. Kemudian kewangan pun tukar sistem. Ini pun tukar sistem. Apa jadi kerajaan tu? Porak-peranda tau. Kenapa? Sebab pegawai-pegawai di bawah kementerian tu tak boleh nak handle perubahan tu. Jangan cakap pegawai, the lower level, the management level, the lower level, sampai kepada banyak dia punya level tu tak boleh nak handle. Jadi kerajaan jadi porak-peranda. Sama juga dengan badan kita. Bila kita turun dengan keadaan yang cepat, banyak benda yang logistik, yang hormon sistem, enzyme sistem I don't know what system yang ada dalam badan ni, dia pun macam dia ada logistik sistem juga. Dia pun ada program. Dia kena reprogram. Okay? Kalau sebenarnya you dulu dalam 70 kilo, and then turun tiba-tiba pergi 50 kilo. Of course lah, di dalam tu sistem program tu banyak perubahan yang mendadak membuatkan badan stres. Badan tak suka stres tau. So every time you turun berat badan akan mengalami stres. That is normal. You tanyalah mana-mana saintis, dia akan mengalami stres, and badan tak suka stres. Especially kalau orang asyik nak turun, kemudian naik balik, kemudian turun, kemudian naik balik. Badan tak suka benda tu. Dan satu hari bila you nak diet lagi, dia akan tahan. Dia akan resist. Sebab dia tak suka yang up and down. So it's better you don't focus kepada nak cepat-cepat turun. It's better you turun dalam keadaan yang normal, yang gradual. Okay. Dan kalau kata tak ambil karbo, now example sekarang ni badan, filosofi coach ialah 40% come from carbohydrate, 30% come from protein, and 30% come from healthy fat. Okay, this is the sumber kalori sepatutnya. So let's say for example you cut carbohydrate, jadi tak ada 40% tu, maybe adalah 10%. Impossible juga nak cut habis kan. Okay, 10%. Kalau karbohidrat kita tak makan langsung kan.
Jadi dari mana sumber dia nak ambil kalori tu? Of course dia kena divert dia punya kalori more kepada you punya protein. Okay, you punya protein and you punya fat. Now, you dah ajar dia untuk ambil you punya energy daripada protein and fat. So, what happen kalau you tak makan cukup protein? Dia akan consume you punya muscle and you punya muscle jadi kecil. So, you nak turun berat badan dalam keadaan muscle kecil ke? Kan? Jangan tahu, bila umur macam kami ni, 57, muscle kecil, alamak susah betul. Nak berjalan pun susah, tak larat lah apa semua. That's why kami pun kena keep up kami punya protein level, exercise, menggunakan some sport nutrition punya tu build up muscle balik, to maintain. Bukan senang bila dah umur 57 ni nak maintain muscle tau. Muscle automatically loss saja. Even kita punya jantung pun akan jadi nipis. Jadi jangan ajar badan untuk lari daripada karbohidrat. Sebab kalau you ajar badan lari daripada karbohidrat, then dia akan cari sumber lain. Maybe some other filosofi macam keto diet dan sebagainya, dia nak cakap makan daripada lemak. So it's up to you. For me, I like carbohydrate. I enjoy makan carbohydrate. Okay, I enjoy. So I don't want to take that philosophy untuk lari daripada karbohidrat. Sebab sampai bila coach boleh lari daripada karbohidrat? Impossible. Sebab dunia sekarang ni banyak. Biarlah badan boleh handle karbohidrat yang dalam keadaan yang normal. Okay, I'm sorry kalau coach cakap ni tak faham. Cuba komen kat situ kalau tak faham. Coach confused lah, tak faham lah coach punya explanation ni. I do my best. Okay, ya coach, itu yang saya apply sekarang. Mana satu yang you apply ni? Okay. Macam mana kita nak kira kalori? Itu cuba you tengok dalam Google, you tengok kalori BMR calculator. BMR calculator dulu coach ada pernah masuk dalam live, biar siap bagi link lagi. You Google BMR calculator. Okay, then you can check you punya, dia akan tanya you exercise berapa banyak dan sebagainya, berapa berat, and dia akan bagi you kalori sehari. Saya run 10 km regular. Wow, tu HM tu apa? Tu 21 km saja weekly. That's a lot. Jadi you perlu some specific sport nutrition punya advice ya. Sini coach tak boleh nak advice sports nutrition, pening kepala nak advice sports nutrition, because macam ni, the more you use macam 10 km 21 km, you perlu makan banyak untuk support you punya lari 21 km tu. Tapi makan banyak apa? So what does the body perlu? Of course dia perlu karbohidrat, dia perlu, tapi banyak mana? Now sekarang ni, adakah you ada masalah nak turun berat badan? Kalau sekarangnya you lari 21 km, sepatutnya you tak ada masalah nak turun berat badan dah. Sepatutnya lah. Sebab apa? Memang 21 km kalau berat badan over by 10 kilo, even over by 5 kilo pun, you akan rasa banyak energy loss kat situ. Sebab apa? 5 kilo kita nak angkat sampai 21 km tu, memang banyak energy loss. So it's better for you, coach nasihat, try to find a good healthy sports nutrition so that it can help you to build your muscle and at the same time burn your fat. Okay, tips kurus. Okay, insyaAllah tunggu. Jawab soalan dulu. Coach kata 1200 kalori sehari, makan 5 kali sehari. Okay, ya. Makan 5 kali sehari. That's Sunday. Tapi ada portion dia, Apa lagi? 1200 kalori ke okay, tu ada soal jawab antara mereka. Tak apa. Thank you coach atas penerangan. Saya puasa dawai di awal diet. Sorry lah, ni spectacle ni. Di awal diet untuk elak nafsu makan coach. Okay, untuk mudah tepis ajakan kawan makan office. Okay, now diorang dah tak ajak lagi, merajuk dah bila result dah nampak. Okay, that's very good. Perjalanan diet saya dah lancar, insyaAllah berkekalan. Saya nak turun lagi 5 kilo. Very good, tahniah. So kawan-kawan boleh dah tanya Dania tu macam mana dia turun. Okay, Waalaikumsalam Faizul, how are you? Okay, jadi nak sambung lagi tadi kan. Jadi coach ada cakap 5 kali makan sehari. Number 2 ialah tadi coach dah cakap tadi. Coach ada sebut tadi makan nasi. Maknanya kenapa makan nasi? Sebab coach ada cakap pasal karbohidrat tadi. Berapa penting bagi coach, berapa penting ialah karbohidrat.
Now, karbohidrat memberi kita instant energy. Kalau kita makan protein dan sayur, dia akan mengambil masa at least 2-3 jam untuk digest. Jadi katalah kita, ada orang dalam macam, okay, malam saya tak nak makan nasi, saya nak makan sayur saja. So bila you makan sayur, sayur tu pun, sayur is a form of carbohydrate juga, okay. Tapi bukan vegetarian kan, it's more on vegetable and fruits. Kalau kita makan buah, dia punya gula dia. Tapi kalau kita makan sayur, dia punya gula tu more complex, okay, which is good. Tapi kalau kita meal kita, katalah kita tengah lapar sekarang ni, malam kan lapar, jadi kita balik gitu, kita makan sayur saja. Bila kita makan sayur saja, dia mengambil masa untuk digest kita punya makan, dan dia tak boleh nak bagi kita energy instantly. Jadi kita mungkin lepas kita makan sayur tu, kita masih lapar lagi. Jadi inilah satu benda yang tak berapa stabil kalau kita nak bergantung pada sayur saja. So apa kebaikan nasi ini ialah, tapi tak usah banyak, jangan banyak, hanya 200 kalori saja, ataupun kalau you nak cut pun you cut lagi sikit lagi. So bila kita makan nasi dengan protein, dengan sayur-sayuran tadi, sayuran pun separuh pinggan kan, kerajaan promote separuh suku-suku kan, setengah suku-suku. Jadi setengah tu ialah sayur dengan buah-buahan, dan nasi cuma satu cawan je. Bila kita makan nasi dengan satu cawan dengan protein, instantly dalam masa 20 minit kita punya gula dalam darah dah stabil balik. Katalah kita lapar, malam kita lapar, balik kan kita lapar. So kita makan portion tu, makan nasi tu, dalam masa 20 minit kita dah rasa stabil dah. Kita tak rasa macam lapar lagi. Sebab apa? Bila kita rasa masih lapar lagi, habis saja makan tu, kita masih mencari, padahal makanan tu dah masuk. Makanan tu masuk, cuma dia tak transform kepada gula supaya dia menstabilkan kita punya gula dalam darah. Jadi kita akan, walaupun makanan dah masuk, kita masih lagi nak mencari makan lagi sebab kita rasa tak puas. Jadi bila kita makan nasi 200 kalori, sekurang-kurangnya 20 minit yang pertama tu kita dah rasa kenyang. Dah rasa kenyang, tapi walaupun dia tak bertahan, mungkin dalam 2 jam dia akan lapar balik, okey. Tapi dalam 2 jam bila dia lapar balik tadi, protein kita dan sayur-sayur kita dah cover after 2 hours. Jadi dia macam stagnant. First part nasi dulu bagi energy, second part barulah protein dan sayur-sayuran tadi bagi energy. Itu yang coach, very important kita makan nasi supaya kita stabil. Dalam 5 kali makan sehari itu kita stabil, kita ada karbohidrat yang boleh menstabilkan kita, dan dalam masa yang sama kalori dia di bawah 500 kalori, di bawah 1700, contoh 1700 kalori kita rendah, dan ini menyebabkan kita boleh turun berat badan. Dan bila kita ada nasi, kita tak berlapar, badan akan dengan senangnya melepaskan lemak dia sebab dia tak takut. Dia cuma tak mau melepaskan lemak dia bila kita keadaan berlapar. Kita dalam keadaan yang lapar je, sepanjang hari lapar, itu badan akan ikat lemak dia. Okey, right. Soalan, tak puas hati dengan spek ni. Kenapa saya puasa 5 hari berat tak turun? Sebab puasa bukan untuk turun berat badan, ya. Saya try and error, tengok kalau puasa berat turun atau tak, tapi ternyata berat badan tak turun. Tapi bila saya makan macam biasa, berat badan turun, tapi slow. Okey, sekali lagi, puasa bukan untuk turun berat badan. Please, puasa, biarlah puasa kita ialah untuk ibadat. Sebab takut-takut nanti kita puasa tak dapat pahala, rugi kan. Nombor 2, bila kita buka puasa, cara kita berpuasa macam mana? Adakah kita makan sahur, kemudian berbuka tu macam mana? Adakah berbuka cara yang healthy ke tidak? Jadi ini semua akan menentukan. Bila kita berpuasa, sebenarnya kita punya metabolisme menurun. Dia tidak seaktif macam kita sekarang ni. Katalah sekarang ni, okey, kita tak puasa, kita turun bawah, kita exercise atau kita berjalan, kita bergerak, dan kita bergerak tu bergerak seperti biasa. So badan meningkatkan metabolisme dia, okey. Tapi bila kita puasa, psychologically saja, bila kita puasa saja, badan akan menurunkan dia punya metabolisme, dan kita akan slow down sikit. In fact, kita banyak slow down. Pembakaran makanan pun banyak berkurangan compare dengan kalau kita tak puasa.
Tapi sekali lagi coach menasihat sini, puasa bukan untuk turun berat badan. Walaupun ramai orang turun berat badan masa bulan puasa, tapi bila lepas raya dia naik balik lebih dahsyat daripada dia turun. Jadi sebab apa dia punya is not bagi coach, pengalaman coach lebih senang turun berat badan kalau bukan berpuasa. So kalau sebenarnya masuk bulan Ramadan, coach lebih fokus kepada ibadat. Coach tak fokus sangat pada turun berat badan. Walaupun ramai orang bila join kami punya coaching program masa bulan puasa, dia turun sebab dia dalam keadaan yang teruk dalam keadaan yang teruk sebelum tu. That's why dia sampai 100 kilo ke 90 kilo. Kemudian bila dia ikut coaching program kami dan dalam bulan puasa pula, dia perubahan mendadak tu membuatkan mereka turun berat badan. Tapi bagi coach memang normal, keadaan normal, kehidupan normal yang tak terlampau high calorie punya diet, kan, bila puasa pun dia tak berapa beza sangat. Okey, terjawab tak soalan tu? Okey, kalau sekiranya macam biasa slow tu mungkin kena tengok meal plan. Okey, salam coach. Kalau ada diabetics macam mana coach? Lunch dinner perlu ambil nasi tak? Now, kalau orang diabetik dia perlu juga kan karbohidrat. Sebab kalau dia tak ada karbohidrat, lagi teruk lagi dia punya keadaan tu. Cuma dia kenalah pilih kompleks karbohidrat. Dia tak boleh nak pilih karbohidrat yang jenis yang simple sugar. Okay, buah-buah pun kena pilih buah yang elok semua. Jadi you have to be more choosy on you punya jenis karbohidrat. In fact, kita nak turun berat badan pun, kalau you apply apa yang orang diabetik apply, macam brown rice kan, makanan-makanan yang tidak ada simple karbohidrat, you turun berat badan lagi cepat lagi. Okay, jadi sebab apa, kenapa orang yang diabetik kalau makan brown rice itu lebih stabil? Sebab gula tu dia tidak release sekali secara tiba-tiba. Dia kompleks kan, dia akan release sikit-sikit, dia release sikit-sikit, so tidak melonjakkan gula dalam darah dia. Adalah sebab dia diabetik kan, dia tak boleh nak kawal gula tu. Apalagi kalau orang nak turun berat badan, dia makan makanan kompleks karbohidrat, dia release sikit-sikit, dia tidak melonjakkan gula dalam darah, lebih senang dia turun berat badan. Itu satu tips lagi. Berikut soalan tu. So bagi orang yang bertanya kenapa tak boleh nak turun berat badan, kemungkinan you punya you punya karbohidrat bukan jenis kompleks. Yang itu coach lupa nak sebut tadi. Okey. Jadi makan nasi, jadi coach tambah sini makan nasi tapi kompleks karbohidrat. Brown rice, basmati, even whole meal, spaghetti yang whole meal, banyak karbohidrat yang sihat. Jadi coach minta maaf tadi pasal nasi pun, coach memang dalam coaching program kami memang kami galakkan kompleks karbohidrat. Memang lebih mudah nak turun berat badan. Okey. Sebab apa? Gula dalam darah tu. Panjang pula nak explain kan. Ini dah dekat 1 jam ni. Okey. Satu lagi coach nak sebut sini ialah cukupkan makan protein. Ini kebanyakan. Jadi mungkin kalau orang tu tak turun berat badan, kemungkinan protein dia tak cukup. Inilah masalah besar orang rakyat Malaysia ni. Sebab dia memang kedekut makan protein. Kenapa tak tahu. Okey, mungkin budaya. Kan kita kan mungkin mahal proteinnya. Jadi mahal ni lah subjektif tau. Sekarang coach nak tanya, berapa you budget untuk makanan you? Ada tak? Okey, gaji sekian-sekian. Berapa budget untuk makanan? Adakah you budget makanan tu makanan sihat atau makanan tak sihat? Ini you kena jawab sendiri tau. Jadi bila orang cakap okey mahal lah coach, tak ada budget lah, makan nasi dengan sayur je. Are you sure you dah set your budget tu, ataupun you memang budget you untuk benda lain? Okey, benda-benda gadget ke, ini ke, itu ke, pakaian ke, nasi ataupun makanan, biar small budget. Itu yang berlaku even kita punya ahli sukan negara pun, dia tak ada budget untuk pemakanan. You want body to perform, tapi you tak ada budget untuk pemakanan. So protein adalah antara cost di dalam pemakanan kita. That's why ramai orang kalau boleh dia
dia kurangkan protein tu sebab dia nak save money. Coach pernah dekat universiti dulu, kalau sekiranya masa kurang duit saja, makan nasi, telur dengan sayur je. Telur baru 6 gram protein. Kalau kita ambil satu ketul ayam, lebih kurang 25 gram protein. Berapa jauh tu? 25 gram protein dengan 6 gram protein. Sebiji telur 6 gram protein, seketul ayam 25 gram protein. Jadi tak nampak tak? Dan kita macam coach ni, sebagai lelaki yang 1.78 cm meter, memerlukan dalam lebih kurang 100 gram protein sehari. Macam mana nak cukupkan 100 gram protein? Jadi itulah, pagi-pagi kita kena makan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 gram protein. Tengah hari pun makan 20 hingga 30 gram protein. Malam pun kena makan 20 hingga 30 gram. Malam boleh tak makan, coach? Itu masalahnya. Bila you tak makan, you tak boleh nak imbangkan you punya pengambilan protein sehari. Dan kita tak boleh nak longgokkan protein pagi. Okey, aku nak makan 100 gram protein. 100 gram protein tu macam 4 ketul ayam. Makan 4 ketul ayam pagi-pagi, dah ini aku punya protein sehari. Tak boleh. Sebab badan tak boleh digest protein dalam sekaligus macam tu. Dia akan buang protein tu sebagai toksik. So, dia perlu kepada imbangkan puratakan sepanjang satu hari. Jadi, kita ambil portion 20 hingga 30 gram pagi-pagi, 20 hingga 30 gram tengah hari, dan 20 hingga 30 gram malam. Bagi perempuan mungkin ada yang memerlukan 70 gram protein sahaja, berbandingkan lelaki kebanyakan tambah macam Faizul tu memerlukan lebih kurang 100 gram protein. Faizul, sebab Faizul pun exercise. The more kita exercise, macam berlari tadi, the more kita exercise, the more protein kita perlu. Jadi yang membuatkan ramai orang tak boleh nak turun berat badan secara terus lagi, sebab pemakanan dia memang kurang pengambilan protein. Ini kebanyakan. Kalau yang jenis masuk dalam kita punya coaching program ni pun, Allah, asyik-asyik kita, ni kurang protein, ini kurang protein. Nak juga sebiji telur tu saja. Makan tengah hari sebiji telur. Sebab dia kena ambil gambar, dia kena post dalam grup, kita kena tegur. Cara macam tu lah kita tegur. Ini kurang makan protein, ini kurang, kena tambah. Esok improve lagi ya. So banyak teguran kami kepada pemakanan tu ialah mereka kurang pengambilan protein. Dan bila dia kurang pengambilan protein, inilah masalahnya. Okey, tengok soalan. Masya Allah. Okay, that's very good, Dania. Yes, you are in the right track. Dia kata apa? Dia kata, thank you coach untuk jawapan sebelum ni. Satu lagi soalan. Kalau sampai tahap plateau, berat badan 2-3 minggu sama je, macam mana? Itu saya rasa mula nak cheat. Itulah, kita dah tipu. Betul, Timmy. Kadang-kadang memang 3 bulan kita rasa macam plateau. Betul. Okay. Tapi you perhati, kalau you proper macam coach cakap tadi, you punya karbohidrat, you punya portion makanan, macam Daniel cakap tadi, Daniel awesome. Okay. Dia ambil brown rice, wholemeal, dan kalau you punya protein cukup, and then kalau you punya sayur-sayuran, vitamin semua cukup, you macam mana pun dia akan turun juga. There is no plateau dalam fikiran kita. Dia tak akan turun. Ada orang dia turun straight line je. Ada orang tak, dia turun macam ni, kemudian dia plateau macam ni. Tapi bila dia plateau macam tu, dia punya shaping. Melainkan kalau you punya meal plan tu tak betul, you punya protein tak cukup dan sebagainya. Banyak mana protein coach nak makan ni? Coach dah sebut tadi kan, bagi perempuan it's about berapa hari tu ya? Kalau perempuan 1 gram per 1 kilo body weight. Katalah dia 60 kilo body weight dia, maknanya dia 1 hingga 1.2 gram. Okay, kita ada bagi tu 1 hingga 1.2 gram per kilogram body weight. Maknanya kalau you 60 kilogram, you perlu 60 gram protein. Tapi tak cukup, itu minimum tu. Kalau 1.2 lebih kurang 70 gram protein per day. Kalau you exercise lagi, tambah lagi sedikit protein. Bagi lelaki ialah 1.5 kalau tak silapnya Faizul, 1.2 to 1.5 ke, something like that. Okay, benda tu you boleh Google. Berbelanja untuk kesihatan adalah lebih baik daripada belanja untuk rawatan kesihatan. Ya, betul Faizul.
Faizul dah turun 16 kilo bersama dengan coaching program kita. So coach ada sebut tadi 5 kali makan sehari, dan makan nasi, karbohidrat yang sihat tadi, dan coach ada sebut pasal protein. Okey, dah okey dah tu. Dah siapa yang dah rasa macam dah checklist, yang ini aku tak betul, ini tak betul. Okey. Kalau sayur-sayuran dan buah-buahan tu is better for you to makan 7 serving per day, sebab dia mempunyai fiber. Jangan buang fiber tau. Fiber tu penting. Okay, kulit ke apa ke, bukanlah kulit ni, mana yang kulit kita boleh makan. Macam apple kan, even kiwi punya kulit pun kita boleh makan juga. Okay, cuma biasa tak biasa saja. So sebaik-baiknya mana yang boleh kita makan kulit tu, jangan buang kulit tu, sebab kulit tu banyak khasiat. Dia melindungi buah tu, sama juga dia boleh melindungi kita juga. Okay, jadi fiber very important. Jangan ambil jus yang cin jus tu, itu cancel, itu tak sehat. Kau sebut tak sehat, itu gula saja. Allah jadikan, kalau kita tengok makanan di muka bumi ni semua ada fiber. Even nasi ada fiber, tapi kita nak proses dia, buang fiber tu, jadilah nasi putih tu saja. Itu yang tak sehat. Sekarang Allah jadikan benda semua ada fiber dia. Jadi jangan buang fiber tu. Okay, jadi kita makan buah-buahan tu sampai 7 serving. Setiap satu mangkuk kecil tu 1 serving. Jadi 7 serving tu you pagi pun ada, snacking pun ada, makan tengah hari pun ada sedikit, snacking petang ada, makan malam ada. Jadi kalau kita lengkapkan, itulah kalau orang cakap coach boleh tak makan roti tak tahu sebut ni brand roti dengan butter ke, roti dengan krim ke, macam mana nak turun kalau sebenarnya you asyik pergi dengan karbohidrat jadi macam tu. Pergilah karbohidrat buah. Okey, buah tu penting. Buah membantu, buah banyak membantu untuk turun berat badan. Dan yang last yang coach nak sebut sini ialah air yang mencukupi. Air sampai 3 liter sehari. Okey, 3 liter sehari. Jadi kalau sekiranya you boleh maintain apa yang coach ajar tadi tu, insya-Allah boleh turun berat badan. Itu technical itu yang coach nak share tu adalah semua technical, dan kalau you boleh nak amalkan benda tu, insya-Allah you boleh turun macam Dania cakap tadi kan. Cuma bagi mereka yang ada masalah tu, aku nak amalkan tapi tak ada kekuatan, aku nak amalkan ni tapi macam mana ni, kawan-kawan ajak, inilah itulah, jadi dan ataupun macam susah nak faham apa yang coach cakap hari ni, susah nak faham, di situlah you perlu kepada coaching program yang akan membantu you all. Sebab apa yang coach sebut sini, kita akan bantu you dalam coaching program. Dalam coaching program yang kita akan mula pada 2 hari bulan ni, kita akan bantu you. Okay, you tak faham pun, you akan terfaham juga. Sebab kawan-kawan lain tu akan mana-mana yang senior, macam Faizul ni dah senior, dia akan masukkan makanan apa yang dia makan. Ini orang yang dah turun 40 kilo, ini orang yang dah turun 30 kilo, ini orang turun 16 kilo. Dia pun share makanan-makanan. You tak payah pun macam nak baca buku, you tengok apa yang orang buat pun sendirinya you ada dapat semangat. You semangat nak ikut. Selalu ramai orang macam tu. Best lah tengok rakan-rakan dalam grup coaching ni semua semangat, kita pun ikut semangat juga. No, kan lebih baik kita bekerja berjamaah daripada kita kerja seorang-seorang. Macam Dania cakap tadi, takut-takut nanti kawan ajak pun terpaksa puasa dan sebagainya. Tapi kita ada satu sumber kekuatan yang boleh membawa kita kepada membantu kita, bukan saja untuk membantu kita semangat, tapi menerangkan kepada kita dengan lebih jelas lagi. Kan, kalau coach explain macam ni, mungkin you pun tak faham. Tapi bila ada orang buat depan kita, okay, depan kita, maknanya dalam WhatsApp lah, dalam grup WhatsApp tu kita nampak, ini buat ni, ini buat ni, ini buat ni. Jadi kita sendiri pun dengan mudahnya belajar. Jadi kenapa kita nak cari jalan susah dan jalan pening kepala kan untuk turun berat badan? Berapa lama dah you dah berusaha nak turun berat badan tapi tak turun-turun juga kan? Kenapa you nak tunggu lagi? You nak tunggu lagi sampai bila kan? Jadi bagus lagi you sekali you masuk coaching program ni 21 hari, you nampak you dah jelas dah. Tak ada macam kalau nak dengar live coach ni pun setakat nak ambil semangat saja. Okey, nak ambil semangat. Tapi you dah nampak dah teknik dah okey, ilmu dah okey. Okey, kemudian kita ada rakan-rakan yang boleh membantu, yang memberi semangat. Kemudian coach akan pantau you punya berat badan
every week coach akan pantau. Kalau tak turun saja, coach akan cakap macam mana, you buat apa. Nanti you akan cerita. Tapi kebanyakannya turun. Ada seorang coach ni, dia tak turun banyak, tapi dia bersama dengan kami ni dah rasanya dah berapa minggu, dah lupa dah berapa minggu. Hari tu ada kira tadi, dah minggu, tapi dia turun lebih kurang setengah kilo seminggu. Tapi dia happy. Setengah kilo seminggu, dia konsisten je turun. Dia suka. Sebab apa? Dia mungkin tak suka, dia tak boleh nak handle terlampau cepat, tapi dia suka bersama tu sebab dia ada dorongan, dia ada desakan, dan dia turun sikit-sikit saja. Macam Faizul ni turun banyak, kan, 16 kilo dalam masa tak sampai 3 bulan. Jadi tengoklah macam mana you nak buat. So coach nasihat, kalau sekiranya tak ada apa-apa yang berlaku pada diri sendiri, jangan tunggu macam tunggu something happen, kan. Orang yang berjaya, dia jenis orang yang proaktif, dia bukan reaktif. Reaktif ni ialah menunggu sesuatu untuk berlaku, tapi proaktif ni dia akan membuat sesuatu untuk berlaku. So you become proactive rather than reactive. Okay, so itu yang coach punya nasihat lah. So banyak dah soalan-soalan tadi, dan coach pun dah jawab banyak soalan. Semoga apa yang coach jawab hari ni memberi lebih jelas lagi. Hari ni very general saja, tapi nanti insyaAllah kita akan cerita lagi more kepada jenis karbohidrat, jenis protein, jenis lemak, lebih detail lagi, supaya membantu you all lebih banyak. Tapi sekali lagi coach akan ingatkanlah, kadang-kadang teknik, saya setakat teknik saja, yes, kita boleh dapat teknik tu, tapi untuk kita jadikan dia amalan tu, kita perlu satu menyeluruh, kebersamaan, someone coach you. Okay, you nak tak seorang coach you sampai you boleh turun berat badan, sampai you faham sebenarnya macam mana filosofi falsafah nak turun berat badan ni. Dan tak adalah you meraba-raba macam malam-malam meraba-raba. You cahaya saja nampak. You nampak jauh je. You nampak orang apa dekat kantin ke, dekat kedai makan, you nampak dia makan pun you dah rasa kesianlah tengok cara dia makan ni. Kita sendiri pun boleh tengok, dulu aku makan macam ni lah, sekarang aku tak ada makan. Betul tak Faizul? Kan? Faizul sendiri nampak kan macam mana sekarang kalau tengok orang lain makan macam mana. Kita akan rasa macam macam dulu aku macam ni lah, sekarang Alhamdulillah, kan? Yes, circle and positive. So itu saja yang coach nak sampaikan. Ada coach tinggalkan link kat dalam live ni. Siapa yang berminat boleh WhatsApp coach, PM ataupun masuk website dan untuk melihat apakah information dalam coaching program kami. Thank you very much untuk bersama kami. Dah 1 jam lebih dah. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Besok pagi coach akan cakap pasal ukiran minda pula. Okay, nak set you all minda insya-Allah. Okay, thank you very much sekali lagi. Tolong share, tolong like, tolong komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.